Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini cikgu akan ajar bab yang ketiga iaitu matematik pengguna bahagian yang pertama. Okay, mohon doakan semoga Allah mudahkan urusan keluarga cikgu dan dimurahkan rezeki selalu. Dalam video bahagian pertama ini, kita akan belajar tentang simpanan dan pelaburan. Kita akan mengenal pasti apakah jenis simpanan dan juga pelaburan. Dalam tajuk ini adalah tentang berkaitan dengan wang, di mana bagaimana caranya untuk kita menguruskan wang secara maksimal dan mendapat pulangan yang terbaik. Apakah pilihan yang boleh kita buat? Pilihannya adalah sama ada melakukan simpanan ataupun pelaburan. Jadi maksud simpanan itu sendiri sebenarnya merujuk kepada wang lebihan. Wang lebihan itu biasanya disimpan di dalam peti besi, tabung, laci dan sebagainya. Ataupun boleh juga disimpan di dalam bank. Jadi adalah lebih baik wang lebihan ini disimpan di dalam bank kerana di dalam bank akan mendapat pulangan dalam bentuk kadar faedah bergantung kepada tempoh simpanan. Jadi untuk kita menyimpan duit di bank, kita perlu tahu ada 3 jenis akaun yang boleh kita buka bergantung kepada kesesuaian penggunaannya. Jadi yang pertama ialah akaun simpanan. Okay, ini ialah jenis akaun yang pertama, akaun simpanan. Jenis akaun yang kedua ialah akaun simpanan tetap. Dan yang ketiga ialah akaun semasa. Selain daripada membuat simpanan, kita juga boleh membuat pelaburan untuk mendapatkan pulangan wang yang maksimal. Jadi, pelaburan ini merupakan langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan juga keuntungan modal. Jadi, kita akan fahami jenis pelaburan yang boleh kita lakukan sama ada amanah saham, yang kedua, pelaburan saham. Dan yang ketiga ialah pelaburan hartanah. Jadi kita akan lihat secara detail, secara lebih jelas maksud bagi setiap jenis simpanan dan juga pelaburan. Jenis akaun yang pertama ialah akaun simpanan ataupun saving account. Akaun simpanan ini biasa dimiliki oleh setiap individu, terutama yang bekerja. Individu yang bekerja biasanya akan ada akaun simpanan ini untuk urusan pembayaran gaji ataupun pengeluaran gaji. Jadi, begitu juga dengan murid-murid di sekolah yang menerima beasiswa, akan ada akaun simpanan untuk urusan keluar masuk duit beasiswa. Jadi, untuk memahami akaun simpanan ini, pemegang akaun boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan kepada jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Kadar faedah akan diberikan oleh pihak bank. Namun demikian, kadar faedahnya adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Untuk pemegang akaun boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa dan akan diberikan kemudahan kad debit di mana duit boleh dikeluarkan di mesin ATM. Jadi maklumat penting yang perlu difahami untuk akaun simpanan ialah boleh simpan atau keluar duit pada bila-bila masa. Akan diberikan kemudahan kad ATM untuk digunakan, kad debit yang boleh digunakan di mesin ATM untuk simpanan tiada had dan diberikan faedah yang rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Jenis akaun yang kedua iaitu akaun simpanan tetap. Untuk akaun jenis ini, iaitu akaun simpanan tetap ini sesuai untuk mereka yang menyimpan duit untuk kegunaan masa hadapan. Jadi biasanya kita boleh menyimpan dalam tempoh yang lama. Duit lebihan itu disimpan untuk kegunaan masa hadapan. Jadi kita boleh simpan dalam akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap boleh menyimpan wang dalam tempoh tertentu
mengikut tempoh masa sama ada contohnya 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Biasanya lebih lama kita menyimpan, lebih tinggi kadar faedah yang diberikan oleh pihak bank. Untuk pemegang akaun ini akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif berbanding dengan akaun simpanan. Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Namun demikian, jika wang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan ataupun dibatalkan. Untuk pemegang akaun simpanan tetap akan diberikan sijil simpanan. Jadi ini ialah contoh sijil simpanan untuk pemegang akaun simpanan tetap Bank Rakyat. Jadi maklumat penting yang perlu difahami untuk pemegang akaun simpanan tetap ialah untuk menyimpannya ada tempoh masa. Okey, tempoh masa itu duit tersebut tidak boleh dikeluarkan sehinggalah tempoh matang. Faedah yang diberikan lebih tinggi berbanding dengan akaun simpanan. Dan untuk mereka yang mengeluarkan wang sebelum tempoh matang akan dikenakan penalti. Sama ada faedah yang dijanjikan akan dikurangkan ataupun dibatalkan. Dan yang terakhir, untuk pemegang akaun simpanan tetap akan diberikan sijil simpanan. Jenis akaun yang ketiga ialah akaun semasa ataupun current account. Untuk simpanan akaun semasa ini biasanya digunakan untuk tujuan peribadi ataupun perniagaan. Biasanya mereka yang ingin menggunakan kemudahan buku cek akan membuka akaun semasa. Jadi untuk tujuan peribadi ataupun perniagaan dan akan mendapat buku cek. Untuk simpanan ini, bank tidak akan membayar faedah. Okay, bank tidak akan memberikan faedah simpanan kepada pemegang akaun. Namun demikian, ada juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun bergantung kepada bank tersebut. Jadi yang seterusnya, untuk kemudahan, pemegang akaun semasa ini akan mendapat kemudahan overdraft. Kemudahan overdraft bermaksud pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan. Sebagai contoh, dalam simpanan pemegang akaun tersebut ada RM5,000 dan pemegang simpanan tersebut perlu membayar kepada pelanggan melebihi duit yang dia ada. Sebagai contohnya, perlu membayar sebanyak RM6,000. Jadi di sini terdapat perbezaan RM1,000 di mana duit pemegang akaun tidak cukup RM1,000. Dalam kes ini, bank memberikan kemudahan pinjaman kepada pemegang akaun yang dinamakan sebagai overdraft. So dalam kes ini, RM1,000 ini merupakan overdraft yang diberikan oleh bank kepada pemegang akaun. Namun demikian, overdraft ini dikenakan cas faedah. Jadi, untuk bank tidak akan memberikan faedah kepada pemegang akaun, sebaliknya keuntungan bank adalah dari segi cas perkhidmatan yang dikenakan kepada pemegang akaun ataupun penggunaan cek dan juga cas faedah kepada overdraft yang diberikan kepada pemegang akaun. Seterusnya kita fahami pula jenis-jenis pelaburan. Yang pertama ialah pelaburan saham ataupun share. Biasanya bagi syarikat besar yang ingin mengembangkan perniagaan dan perlu mengumpulkan modal tanpa membuat pinjaman di bank, akan menerbitkan saham mereka di pasaran saham. Jadi di Malaysia ini pasaran sahamnya adalah di Bursa Malaysia. Untuk contoh pasaran saham dunia yang lain, sebagai contoh ialah Nasdaq. Jadi syarikat tersebut akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Jadi kita sebagai individu boleh membeli saham syarikat tersebut. Dan secara tidak langsung kita juga merupakan pemilik syarikat itu. Okay, dengan syarat tertentu. Jadi sebagai pemegang saham akan mendapat pulangan dalam bentuk dividen yang diberi oleh syarikat yang tersenarai yang dibeli sahamnya
dan juga kita akan mendapat keuntungan modal. Keuntungan modal berlaku apabila membuat pembelian pada nilai yang rendah dan kemudian apabila saham tersebut naik dan dijual pada harga yang tinggi, perbezaan inilah merupakan keuntungan modal. Jadi untuk memahami tentang saham, pemegang saham merupakan pemilik syarikat dan sebagai pemegang saham akan mendapat dividen dan juga keuntungan modal. Pelaburan yang kedua iaitu amanah saham. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Sebagai contoh syarikat unit amanah ialah Amanah Saham Nasional Berhad. Jadi kita biasa mendengar Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Bumi Putra, Amanah Saham Wawasan dan sebagainya. Jadi ini merupakan contoh amanah saham. Jadi kita sebagai orang yang tidak mempunyai pengetahuan dalam pembelian saham, bolehlah menyimpan wang ataupun melabur dalam amanah saham. Di mana golongan profesional ini akan menguruskan wang tersebut dan melaburkan wang ke dalam pelbagai syarikat yang berpotensi. Di mana pulangan akan diberikan kepada para pelabur. Jadi untuk memahami tentang amanah saham ini, ianya adalah diuruskan oleh syarikat unit amanah dan di dalamnya adalah golongan profesional yang akan melabur dalam bidang yang menguntungkan dan pulangan diberikan kepada para pelabur. Jadi para pelabur akan mendapat dividen dan juga bonus pada akhir tahun. Biasanya akan diumumkan berapakah nilai dividen yang bonus dan bonus yang diperolehi oleh pada tahun tersebut. Di pengumuman akan dibuat pada hujung tahun. Pelaburan yang ketiga ialah pelaburan hartanah iaitu melibatkan pelaburan atas aset tidak alih seperti rumah kediaman, kedai, tanah dan sebagainya. Jadi kita biasa melihat iklan yang melibatkan jual beli rumah ataupun sewa rumah. Begitu juga dengan jual beli ataupun sewaan kedai dan juga tanah. Jadi untuk membuat pelaburan dalam hartanah ini perlulah mengambil kira beberapa keadaan sebelum membuat keputusan. Yang pertama ialah keadaan ekonomi. Kedua, keupayaan menjana pendapatan. Adakah ianya boleh disewakan ataupun tidak ataupun dijual kembali. Dan yang ketiga adalah melibatkan lokasi iaitu adakah ianya mempunyai prospek hartanah yang cerah pada masa hadapan supaya ianya boleh dijual kembali ataupun boleh disewakan. Jadi individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan juga keuntungan modal. Jadi untuk memahami tentang hartanah ini, pelaburan hartanah ianya adalah melibatkan aset tidak alih dan untuk membuat pertimbangan pelaburan perlulah mengambil kira keadaan ekonomi. Yang kedua, keupayaan menjana pendapatan, adakah boleh disewakan, adakah boleh dijual kembali bagi mendapat keuntungan modal. Dan yang ketiga, perlulah mengambil kira lokasi kediaman ataupun hartanah tersebut. Soalan latihan dari buku teks muka surat 54 melibatkan simpanan dan pelaburan. Tandakan adakah ia melibatkan simpanan atau pelaburan dan berikan jenisnya. Dan berikan penerangan. Soalannya, Encik Zeti merupakan seorang peniaga yang menyimpan sejumlah wang di dalam bank dengan tujuan mengeluarkan cek apabila hendak membayar kepada pemiutang. Jadi ini melibatkan simpanan, iaitu simpanan akaunnya adalah akaun semasa. Di mana akaun semasa diberikan kemudahan buku cek. Soalan ketiga, nombor 3, Puan Rani menggunakan wang yang diterima daripada bapanya untuk membeli satu log kedai. Log kedai ini merujuk kepada pelaburan iaitu pelaburan hartanah. Soalan yang keempat, Puan Faridah menyimpan sejumlah wang sebanyak RM20,000 di dalam bank untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa hadapan. Jadi ini merupakan sejenis simpanan. Kita boleh
merupakan jenis simpanan. Okay, sama ada akaun simpanan biasa ataupun akaun simpanan tetap. Yang memandangkan tidak dinyatakan tempoh masa di sini. Jadi ia adalah merujuk kepada akaun simpanan sahaja. Soalan yang kelima, Encik Lee membeli 1000 unit amanah saham. Jadi ini merujuk kepada pelaburan amanah saham. Dan soalan yang terakhir, Encik Sharon membeli 4000 unit share Bank Orchid Berhad yang bernilai RM1 se-share di Bursa Saham Kuala Lumpur. Jadi ini merupakan sejenis pelaburan iaitu pelaburan saham. Okay, share ini merujuk kepada pelaburan saham. Untuk meningkatkan kefahaman, murid-murid boleh membuat latihan dari dalam buku modul Nilam Publication muka surat 26. Soalannya, lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan jenis simpanan atau pelaburan mengikut pernyataan yang diberikan. Soalan A, Encik Syamil membeli 2000 unit share syarikat cemerlang. Share ini merujuk kepada pelaburan iaitu pelaburan saham. Okay, yang B, Fund Orchid membeli 5000 unit amanah saham. Ini melibatkan pelaburan amanah saham. Okay, itu ialah jawapan untuk A dan juga B. Soalan C, Encik Syahril menyimpan sejumlah wang setiap bulan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa hadapan. Oleh kerana tidak dinyatakan tempoh masanya, jadi ini adalah melibatkan simpanan iaitu akaun simpanan biasa. Akaun simpanan. Okey, soalan D, Puan Lee merupakan seorang peniaga yang menyimpan sejumlah wang di dalam bank dengan tujuan mengeluarkan cek. Oleh kerana merujuk kepada cek, ia juga merupakan simpanan iaitu akaun semasa. E, Kevin menggunakan wang yang dihadiahkan oleh bapanya untuk membeli satu lot kedai. Oleh kerana lot kedai ini melibatkan pelaburan iaitu pelaburan hartanah. Alhamdulillah selesai video siri pertama untuk bab yang ketiga, matematik pengguna. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe dan doakan semoga Allah mudahkan urusan cikgu.